Perkahwinan adalah sesuatu yang dituntut dalam agama. Tidak kira bangsa dan agama sekalipun, ikatan perkahwinan antara dua insan wajar diraikan bersama keluarga dan sahabat handai. Namun ramai pasangan yang sanggup berbelanja melebihi kemampuan demi meraikan hari bahagia mereka. Kenapa boleh terlebih bajet? Kadang desakan keluarga juga kan. Dia orang tengok neighbor sebelah, anak dia wang hantaran dia tinggi, betul takkanlah anak aku sikit. So benda ni kita kena realistik. Kita kena tengok dengan bakal menantu kita ataupun anak kita tu, janganlah terlampau sangat. Dia orang pun baru nak mulakan hidup. Kalau yang muda lah. Mungkin salah satu sebabnya juga adalah kerana tidak ada proper planning. Ya? Planning ni sangat penting. Sebabnya you ada, okay, I have this much of budget. Macam mana I nak plan my budget ni untuk keseluruhan majlis saya. Bukan hanya untuk dekorasi, bukan hanya untuk wang hantaran, tapi overall, makanan, pakaian, cameraman, video dan everything. Jadi kena bijak dari segi itu. Terdapat pelbagai cara untuk meringankan beban perbelanjaan bakal pengantin seperti mengambil pakej perkahwinan yang sesuai dengan bajet anda. MHI juga bertanyakan pandangan orang ramai tentang isu ini. Inilah benda-benda yang macam boleh buat sendiri tu kita buat sendiri. Design kat sendiri, sewa baju, tak payah belilah sewa. Pasal Lina semua sewa, jadi kita fikir jangka panjang, kita taklah susah. Perkahwinan ni hanyalah adat semata kan. So yang penting tu, Islam pun mengatakan nikah, perkahwinan ini adalah mas kahwin. Kalau dulu kita majlis perkahwinan, kita kebanyakan bergotong royong. Kebanyakan yang terlibat saudara mara. Macam abang, adik-beradik yang ada saudara sepupu kan. Jadi bapak-bapak saudara. Jadi daripada segi bajet tu tak memerlukan belanja banyak, hanya tenaga saja. Kalau buat sederhana lah, jangan buat besar-besar bukti rasanya. Kalau hutang jadi buat sederhana kan. Bersua kembali dan saya pasti topik ini pasti memikat hati ramai. Ramai yang cakap nak kahwin tapi tak ada duit. Itu tak apa lagi. Tapi ada yang nak kahwin tapi tak ada jodoh. Itu memang kita tak boleh nak tolong. Tapi kalau nak kahwin tak ada duit tu, apa kata, dengarkan perbincangan kita hari ini. Hari ini saya bersama dengan Raja Andak Raja Husin, seorang perunding perkahwinan. Nama mesranya Raja Andak ataupun Pak Andak, 29 tahun lamanya. Telah pun berkecimpung dalam profesional lah, jururunding perkahwinan. Dan di sebelahnya lah Datin Suhaila Jamaluddin yang telah pun setia menggunakan khidmat Pak Andak ni. Nanti kita cerita dengan lebih lanjut lagi. So, biasanya kan Pak Andak kan, kalau cakap pasal perunding perkahwinan ni, don't charge mahal. Tak mampu, kita baik buat sendirilah. Apapun kita mulakan perbincangan kita hari ini mengenai bagaimana kos perkahwinan sekarang ni dah memang naik mendadak, terutamanya kalau kita tinggal di bandar-bandar. Mahal, segala-galanya mahal. Yang paling mahal sekali tu dah bab catering makanan lah. Biasanya duit tu banyak habis dekat situ lah. Dan kos-kos sampingan yang lain. Pak nak mulakan dulu. Sebenarnya Wadina memang betul kalau kita perhatikan daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an dan 2000 perubahan di dalam persiapan untuk perkahwinan tu memang berbeza. Kadang-kadang kita rasa seperti tak percaya benda tu berubah dengan mendadak. Jadi kat situ kita perlu ada satu bajet perkahwinan. Memang penting. Dan salah satunya dia perlu ada ciri-ciri kepada ibu bapa dan juga pengantin tu perlu ada ciri-ciri. Salah satunya macam dia kena ada ciri-ciri yang bersifat merendah diri, kemudian kawalan keuangan dan juga kawalan perasaan. Begitu juga dengan aktiviti kemasyarakatan dan juga perbincangan dan plan perancangan. Okey, kejap. 6 ciri perlu ada. 6 ciri. Ya. Tadi yang benar, yang tertarik tu sikap sederhana, kemudian kawalan perasaan, dan pelan perancangan, kawalan keuangan, aktiviti kemasyarakatan dan juga secara ringkaskan mungkin dan juga perbincangan. Contohnya salah satu untuk kita mengurangkan bajet
ibu bapa perlu ada aktiviti kemasyarakatan dulu. Iaitu? Bercampur dengan komuniti dia bila membuat satu-satu perkahwinan untuk anaknya, senang. Kadang-kadang orang secara tak langsung percuma menolong di dalam perkahwinan tu. Jadi kat situ dah kurang, dah terhakis di bandar-bandar besar dan juga di kampung. Bukan semua tapi segelintir tu memang adalah dia wujudkan. Contoh pakatan ataupun ada dia punya sumbangan ke apa kan. Jadi kat situ yang penting. Jadi selain daripada tu kawalan perasaan, emosi, bersikap sederhana tu memang perlu. Contohnya tidak berlumba-lumba, tidak menunjuk-nunjuk kerana sekarang ni persekitaran kita di waktu tahun 2000 ataupun zaman milenium dipanggil, pengaruh daripada media, daripada majalah dan juga persekitaran tu. Dia mengagung-agungkan perkahwinan yang berjuta-juta ni. Kadang-kadang simple ni tak ada ketat lagi. dia punya keuangan. Senang cerita keuangan tu ketat tetapi bercita-cita nak mengikuti seperti majalah A, majalah B dan juga media kan. Jadi kat situ. Jadi kita kena tanya diri kita, bersikap sederhana, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Di dalam bajet perkahwinan. Okey, bila kata merancang tu, okey kita nak mula macam katalah, okey ada antara kita hari ni kata nak kahwin. Okey mungkin Datin nak komen sikitlah. Okey nak kahwin, adik Datin kahwin okey dia nak kahwin, kemudian apa perancangan pertama yang perlu dilakukan? Okey dah jumpa pasangan ni. Okey dah merisik, dah tetapkan tarikh perkahwinan. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang penting selalunya kita akan mulakan dengan perbincangan. Perbincangan di antara dua pihak pengantin lelaki dan perempuan lah. Dan kita bercakap mengenai bajet. Itu first thing. Pengantin lelaki dengan perempuan kena duduk sama-sama cakap pasal bajet. Kadang-kadang dia orang ni dia share. Ni tak cukup, ni top up ni tak cukup top up ni. Itu yang katakan bajet tu. So bila kita dah mula dengan perbincangan, daripada satu topik ke satu topik, kita akan try to solve before. Apa yang paling pentingnya, kadang-kadang orang malu nak cakap pasal bajet ni. Betul. Dia tak mau cakap. Dia dah cakap semua nak gini tapi kos tak nak cakap pasal kos. That's why kita kena sit down first. Kita kena sit down dan kita cakap mengenai bajet berapa. Baru kita start dengan apa yang diidam-idamkan. Okey, bajet berapa Maknanya bajet lelaki boleh keluar berapa, perempuan boleh keluar berapa, abang boleh keluar berapa, bapa boleh keluar berapa, macam itulah ya. Kalau di Melaka kita nama kompor waris. Kompor waris tu kita berbincang. Kadang-kadang sesama, jadi mengeratkan lagi silaturahim. Kadang-kadang adik A, adik B nak keluarkan apa itu ini kan. Bukan wajib lah, tetapi kadang-kadang kat situ kita dah wujudkan satu tu. Jadi sekurang-kurangnya dekat situlah berdikit-dikit. Katakanlah pengantin tu, bakal pengantin dah bertunang setahun. Daripada setahun tu dah rancang. Berdikit-dikit. Jangan beli last minute. Ada ke yang macam tu? InsyaAllah. Kalau kita cadangkan tu insyaAllah. Okey, pada mereka yang baru tunang tu dengar rancang daripada sekarang. Okey, kemudian bajet. Dah ada bajet, kemudian apa masalah paling utama sekali Pak nak tengok? Masalah utama kadang-kadang pembaziran. Pembaziran banyak berlaku. Contohnya daripada kalau katakan untuk persiapan dia, kita kena siapkan banyak item, antara 8 hingga 10 item. Salah satunya contohnya kemah, menu makan, jurusolek pakaian, cenderahati, hantaran, termasuk juga kalau ni acara-acara macam hiburan sikit kan. Tetapi benda-benda yang tak penting tu kita jangan dulukan. Seperti contohnya cenderahati. Dekat sini anda ada bawa sedikit cenderahati kadang-kadang kita tengok cenderahati yang banyak membazir yang tidak praktikal. Contohnya anda pernah dapat yang jenis macam gini, cenderahati, dan juga yang tuala yang kecil-kecil kita tengok dekat sini benda ni katanya rasa-rasanya kalau misal katalah tetamu dia 1000 ataupun 1500. Kos macam gini katakanlah kita kena ambil kira kos juga. Katakan cenderahati tu lebih kurang 90 sen. Kalau kalikan dengan 1000 dah berapa? Benda yang tetamu tidak diminta apa yang tuan rumah nak bagi kan. Tetapi kita kena ingat yang benda ni adalah salah satu daripada pembaziran yang tidak nampak. Tapi kan betul lah. Datin setuju tak Datin? Kadang-kadang bila kita dapat ni, kita tak tahu nak letak kat mana macam ni. Saya nak letak kat rumah, saya tak kena konsep. Lain-lain kita buang. Lain kalau kita bagi kepada tetamu kita sedozen. Boleh juga kita buat pameran. Kan? Jadi macam semak kat rumah. Betul. Jadi masa adik Datin kahwin dia pakai apa sebenarnya? Saya praktikalkan dengan tetamu yang datang sebab tujuan kita buat perkahwinan tu untuk jemput tetamu, ahli keluarga terdekat, kawan-kawan. Kita nak jamu. So apa yang perlu kita bagi kat dia ialah sagu hati di mana yang dia boleh rasa dan dia appreciate
appreciate. Ya, itu Makanya- contohnya? Contohnya saya paling simple saya buat untuk adik-adik saya yang ada tu yang lepas, saya bagi buah limau, sangkis dan plus dengan dia punya sweet yang ada. So tetamu datang sementara nak tunggu bersanding ke apa, limau tu dia dah kopek dah. Jadi bakul tu masih ada. Kalau dia nak simpan terserah, kalau nak buang kita nak buat macam mana kan. Tapi apa yang kita ada 2 in 1. Appreciate dengan tak membazir lah. Makanan-makanan tradisional pun kita galakkan. Sekurang-kurangnya kita menyokong kan industri makanan tradisional bahulu ke apa kan. Jadi saya tidak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi kata orang tu lebih baik pada makanan lagi bagus daripada cenderahati yang kata orang tu tidak digunakan Tapi biasa langsung. dipakai kalau bagi telur dia macam ni, bunga telur tu perlu atau tidak sekarang? Sebenarnya itu sebagai Kos tu cenderahati tinggi. memang ada sinonim dengan orang-orang Malaysia, Melayu Malaysia kan. Bunga telur adalah dalam perkahwinan. Boleh, benda tu boleh makan, tetapi kita tengok bajet. Sebab apa, kadang-kadang ada bunga-bunga telur yang mencecah sehingga RM11, RM9. Telur tu berapa sen saja. Kan? Jadi kat situ tuan rumah dan juga pengantin kena pandai berjimat dalam apa tu kata orang tu perbelanjaan tu. Okey, biasanya apabila orang datang kepada anda dia nak kahwin, katalah dia mereka ingin nak berkahwin. Nasihat Pak Anak yang pertama sekali tu apa agaknya? Nasihat pertama, saya biasanya macam Datin kan. Kalau misalnya kata yang pengalaman dia berlanggan dengan anda kan. Jadi saya akan beritahu cadangan pada dia. Biar berjimat. Biar kecil majlis tu tetapi sederhana, tetapi benda tu berjalan lancar. Tak banyak penghuni perkahwinan macam tu. Ya. Dia Sebab- banyak Lagi you nak betul. tembak apa? I boleh buat apa saja untuk you. Kerana sekarang industri perkahwinan dah dikomersialkan. Betul. Jadi kita kena faham yang bila dah dikomersialkan memang bagus, wujudnya banyak usahawan, tetapi kita kena tahu kawalan diri dan kawalan keuangan kita. Kadang-kadang ada pelanggan saya bawa majalah, saya nak baju ni. Baju tu selebriti yang pakai, sesuai tak? Sedangkan benda tu dah melangkaui, tapi kita tak nafikan sebab benda ni melibatkan ramai golongan. Ada mampu kita tak kisah, tapi yang tak mampu kadang-kadang selepas perkahwinan banyak guna duit bukan menuju pada hari itu sahaja. Betul. Ya? Mungkin Datin sewaktu adik-adik kahwin, apakah dia yang konsep apa, macam mana pula adik tu nak macam mana, dia tak berlaku pertelingkahan biasanya bila Selalunya kahwin memang macam tu. That's why saya bermula dengan perbincangan. Mengikut kemampuan, kadang-kadang orang muda dia nak perkahwinan yang mewah, yang terikut-ikut. Sekarang ni yang famous apa? Yang dia nak tu apa? Yang famous macam wedding, garden wedding lah kan apa. So jadi kita okey boleh, tapi kita buat ala-ala wedding, garden wedding kan, since kita pun ada kawasan taman yang ni. So tapi kita ikut dia punya kemampuan, bajet. That's why kita ada perbincangan dengan kita punya wedding planner juga, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Dan itulah orang kata kalau nak ikutkan kemampuan, memang tak mampu kita nak buat semua ikut apa yang dia nak, apa nafsu dia. Naluri dia. Takut nanti kita boleh dia punya nafsu kita layankan, tapi lepas perkahwinan takut dia pun kan tak boleh nak cover balik apa yang dah dikeluarkan semua. Itu mesti dititik beratkan. Okey, Pak Anat, kata-kata terakhir lah, apa lagi yang mungkin ingin disampaikan khusus buat mereka yang ingin mendirikan rumah tangga? Pada saya yang pengalaman saya selalu cadangkan pada pelanggan saya, iaitu perlu membuat persiapan awal. Seawal mana? Seawal katakan perancangan tu dia target dalam setahun setengah. Jadi bila katakan dah terbuka je hati untuk dilamar ataupun melamar, kedua-duanya dah membuat persiapan untuk mengumpul keuangan. Sebab dekat situlah bila ada berdikit-dikit, orang lama-lama kata berdikit-dikit. Jadi kat situlah kita rasa persiapan tu satu pengalaman yang kita boleh simpan. Masa aku kahwin dulu aku berdikit-dikit, apa yang cita-cita aku dapat. Jadi kita tidak menyusahkan pihak kedua, ketiga. Ya, saya. Kan? Betul. Jadi kat situ yang Nak hubungi Pak Anat macam mana? boleh hubungi saya 013 6384 098. Sekali lagi Pak Anat. InsyaAllah saya boleh bagi tips-tips untuk Okey, sekali lagi ikut 013 6384 098. Okey, terima kasih pada Datin. Datin, adik-adik yang kahwin tu dah ada anak dah?
Ada dah. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini untuk kena memberikan tip. Yang penting, ni dia. Yang membazir ni tak mau kita kreatif sikit. Berikan yang orang boleh pakai, yang orang boleh makan, bukan yang orang boleh buang. Sebab ni pun banyak kos. Terima kasihlah Pak Enda. Terima kasih Wak Dina. Okey, kita akan berehat seketika selepas ini. Khas untuk warga Felda, ada sesuatu yang istimewa dan menarik untuk mereka dan juga untuk anda. Terus stay bersama kami di Malaysia hari ini.